Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'un al-ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan akan segala sifat kemuliaannya. Dan dengan sifat kemuliaannya itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan akan hamba-Nya yang bersifat kehambaan kepada Allah. Maka dengan sifat kehambaan kepada Allah, maka Allah memuliakan akan hamba tersebut. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan selamat datang kepada para jamaah sekalian di mana saja berada. Moga-moga mendapat rahmat Allah, mendapat kebaikan Allah Ta'ala dan didoakan agar semuanya terpelihara. Dengan barakah pengajian kitab ini, moga-moga Allah Ta'ala sihatkan kita, memberi afiat, kesihatan zahir dan batin, sehingga kita dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita, dan kita sampai pada muka surat 79. Kita sampai pada muka surat 79. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkatanya pengarang kitab kita Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Maksudnya, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan, jadikan olehmu pada segala sifat rububiyah, segala sifat rububiyah daripada kaya, mulia, kuasa dan kuwah. Kuwah, yakni kekuatan, bergantung. Seperti bahawa adalah engkau menilik kepadanya, padahal berpegang atasnya tiada kepada barang yang lain daripadanya. Dan segala sifat ubudiyahmu daripada fakir, hina, lemah, daif, yang mutahakkik, seperti bahawa engkau lihat akan dia lazim bagimu, tiada terurai daripada nazar kepadanya. Dan keduanya itu bertetapan keduanya. Maka katanya pengarang kitab kita, maksudnya hendaklah kamu ini bersifat rububiyah, yakni hendaklah kamu bergantung dengan sifat ketuhanan. Sifat rububiyah. Hendaklah kamu dengan sifat ketuhanan itu kamu bergantung. Fabi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan, dan maknanya dengan sifat kehambaan itu, sifat kehambaan yang ada pada diri kamu tadi, mutahaqqiqan, hendaklah kamu ini benar-benar dapat membuktikan. Maknanya kamu ini dengan sifat Allah kamu bergantung. Kita bergantung dengan sifat Allah. Kita berhajat dengan sifat Allah. Adapun sifat kita dengan sifat kita ini, hendaklah kita ini membuktikan bahawa kita bersifat dengan sifat kehambaan.
Maka kata ulama mengatakan bahawa sifat ketuhanan ataupun sifat rububiyah itu ada 4. Sifat rububiyah, yakni sifat ketuhanan, iaitu yang pertama al-ghaniyun, yakni kekayaan. Allah Subhanahu wa taala bersifat kaya. Maka Allah Taala tidak bergantung dengan makhluk. Kerana Allah Taala bersifat kaya. Dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat kekayaan ini Allah menguasai alam. Sifat rububiyah ini ada 4 sifat, yakni kekayaan. Maka dengan sifat kekayaan ini ada menunjukkan bahawa Allah memiliki segala-galanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di selain pada langit dan bumi. Maka Allah berkuasa segala-galanya. Maka di sini kekayaan Allah Ta'ala ini menjadikan kita ini bergantung dengan Allah. Maka dengan sifat Allah kita bergantung. Tidak ada kekayaan kecuali kekayaan Allah. Maka sesiapa yang merasa dia memiliki kekayaan, sama ada kekayaan itu adalah kekayaan harta benda, ataupun hatta kepada kekayaan ilmu sekalipun, maka dia adalah orang yang mendapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Kerana sifat kekayaan adalah sifat Allah. Maka seseorang yang diberi sifat kekayaan, sama ada kaya harta, kaya pengaruh, kaya ilmu, maka merasa dirinya milik. Milik maknanya merasa dirinya memiliki. Maka di sini dia ini telah melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan dia bersifat kehambaan. Dia seolah-olah memiliki sifat ketuhanan juga. Maka orang yang macam ini, orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang pertama, sifat kekayaan. Allah itu bersifat kaya. Maka inilah sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, dan inilah sifat ketuhanan yang dikatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Ta'ala itu memiliki segala-galanya. Rabbi itu panggil sifat rububiyah, iaitu sifat kekayaan. Alamin, memiliki segala alam. Maka hendaklah kamu bergantung dengan sifat kekayaan Allah. Maka jangan kamu bergantung dengan kekayaan makhluk. Sehingga bergantung dengan kekayaan makhluk, sehingga melihat seolah-olah makhluk inilah yang memberi rezeki. Maka di sini orang itu telah salah adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan manusia itu datang daripada kekayaan Allah. Apabila seseorang itu mendapat rezeki daripada satu orang yang kaya sebagai contoh, maka lihatlah hakikatnya kekayaan itu datang daripada Allah. Allah lah yang maha kaya. Maka yang perlu disyukuri Allah. Kerana Allah lah yang menzahirkan sifat kekayaannya melalui seorang yang Allah beri kepada dia. Maka sifat seorang hamba tadi, dia hanya bergantung dengan sifat Allah Ta'ala ini, yakni sifat kekayaan. Dengan itu, berhajatlah sang hamba tadi dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha kaya. Sifat yang kedua yang dikatakan sifat rububiyah ini adalah al-izzu, kemuliaan. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu duduk kepada Allah. Pada Allah, pada Rasul, pada orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Maka walillahil izzati, keagungan, kemuliaan. Sifat yang kedua, sifat Allah, sifat kemuliaan. Allah Ta'ala maha mulia, dan sifat mulia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat kemuliaan inilah Allah Ta'ala memberi kepada kita segala nikmat. Sehingga kita nak menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu.
kita nak menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka dengan sifat kemuliaan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita apa-apa yang kita ingini, dan Allah mencipta sesuatu yang baik untuk kita. Tidaklah Allah mencipta alam ini kecuali untuk manfaat kepada orang yang beriman, kembali manfaat kepada segala manusia. Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan tanaman, adalah untuk manfaat kepada manusia. Maka ini di antara bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mulia. Sifat yang ketiga yang ada pada Allah Ta'ala itulah sifat kudrah. Sifat kudrat. Kudrat di sini bermakna sifat kekuasaan. Allah berkuasa. Ia mengatur segala-galanya. Allah lah yang mengatur di atas segala penciptaannya. Sama ada kita melihat dengan kita dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala mencipta matahari, bulan dan sebagainya, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah lah yang mentadbir. Allah lah yang mentadbir sehingga matahari itu berjalan mengikut kehendak Allah. Wasyamsi tajri limustaqarrin laha. Matahari itu berjalan di atas paksinya. Zalika takdirul azizul alim. Itulah takdir, yakni kekuasaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka melihatnya matahari bergerak, melihatnya bulan, sampai masa matahari terbit, sampai masa matahari tenggelam, sampai masa bulan terbit, bulan muncul, sampai masa bulan menghilangkan diri. Maka siapa yang mengatur? Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bersifat kudrat. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Maka yang mentadbir Allah, yang mengatur Allah, yang mendatangkan penyakit itu Allah, yang menyembuhkan penyakit itu Allah. Sebab itu sifat orang yang beriman pada Allah, kalau ada apa-apa itu kembali pada Allah. Ada satu orang ulama di Yaman, kalau tidak silap, Hakim Qaddam ataupun Syekh Abu Bakar bin Salim, lupa. Beliau ini kalau ada masalah dibacanya Yasin. Bacanya Yasin, baru dia lepas baca Yasin itu barulah dia akan cuba selesaikan masalah. Kalau ada masalah dimulakan dengan baca Yasin. Kalau sakit dimulakan baca Yasin. Kalau sakit kepala dia terus baca Yasin. Maka dengan baca dia beramal untuk segala kehidupan dia dengan baca Yasin. Lalu ditanya kepadanya, "Ya Syekh, kenapa baca Yasin? Kalau ada apa masalah baca Yasin?" Katanya kerana Yasin itu adalah raja pada surah-surah yang lain. Bahkan dia juga jantung kepada Al-Quran. Bahkan kalau membaca Yasin seperti pahalanya seperti 10 kali khatam Quran. Kalaulah Wallahu Ahad maknanya 1/3, tapi Yasin 10 kali khatam Quran. Sebenarnya dia nak memberitahu bahawa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan mendekatkan diri dengan ubudiyah. Itu sifat orang-orang saleh. Mereka menyelesaikan masalah dengan ibadat. Mereka menyelesaikan masalah dengan ibadat. Katanya ibu ustaz, dia kata dulu masa ada penyakit-penyakit wabak, dulu ada penyakit itu dipanggil ta'un dulu. Ini kata mak ustaz lah, dia cerita. Masa zaman mak kita tu kecil muda lagi, budak-budak lagi. Katanya mak, dia kata masa dia budak-budak dulu ada penyakit ta'un, kena penyakit sakit perut, sakit ta'un. Maka orang kampung berkumpul di surau. Maka membaca zikir. Boleh jadi ratib haddad, dibacanya. Baca ramai-ramai. Malam ni, malam besok, malam lusa. Dibaca, berkumpul, baca. Akhirnya hilang penyakit tersebut. Maka sifat orang yang beriman, dia kena bergantung dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan?
yakni Allah Ta'ala itu qudrah. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Yang keempat, sifat ketuhanan rububiyah, yakni kuwah. Apa makna kuwah? Yakni kekuatan. Allah lah yang kuat, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan kata luar biasa apa? Yang tiada tandingan, yang maha kuat. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka manusia tidak ada kekuatan. Maka sudah mengetahui sifat Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu, maka hendaklah sang hamba tadi bersifat dia dengan sifat Allah, dia bergantung. Yakni, dia hendaklah bergantung dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia meletakkan di dalam hati bahawa ini semua datang daripada awsafi rububiyah, daripada sifat-sifat ketuhanan. Sehingga tidak melihat dia kepada makhluk, bergantung kepada sifat ketuhanan. Maka salahnya kita, salahnya manusia itu kepada, salahnya sang hamba kepada Allah Ta'ala itu apabila dia bergantung dengan sifat makhluk. Dia melihat bahawa makhluk itulah yang utama. Apa buktinya? Kalau disebut dari segi perkataan akan mengatakan kita bergantung dengan Allah Ta'ala belaka. Kita bergantung dengan Allah. Itu dari segi perkataan. Tetapi dari segi hakikat, kehidupan, zahirnya tidak bergantung dengan sifat Allah Ta'ala. Dahulu ada satu orang, dia anaknya sakit. Anaknya sakit ni bukan baru tapi lama. Dia kata hampir 10 tahun, entah lebih 10 tahun anak dia sakit saja. Selalu sakit. Lalu dia datang jumpa ustaz, dia datang jumpa kita. Dia kata nak jumpa, dia pun datang nak jumpa. Kita ni tak berapa kenal beliau. Tanya dia, macam mana nak mai jumpa ustaz? Ustaz ni bukan tok bomo, bukannya pandai berubat orang sakit. Kalau orang sakit jangan jumpa kita, jumpa orang yang boleh berubat. Dia kata anak dia entah sakit, entah buat perbuatan orang ke apa, kita tak pandai. Tapi kenapa jumpa ustaz? Ustaz bukan ahlinya. Dia kata saya sudah habis buat perubatan. Berubat sini, berubat sana, berubat sini, berubat sana. Sudah habis buat perubatan. Dah saya pantang dengar saja ada orang boleh pandai berubat, saya akan pergi. Bila dapat tahu, di sana pandai berubat, dia akan pergi. Dia pergi jumpa orang ni, tapi anak dia masih lagi sakit. Tidak lagi sembuh-sembuh lagi. Kalau jumpa orang yang sudah pandai berubat pun, jumpa tak sembuh-sembuh, dah jumpa orang yang tak pandai berubat macam kita, macam mana? Macam mana boleh jumpa ni? Mari cari ustaz ni. Dia kata begini, setelah saya berubat, jumpa orang yang pandai, saya pergi, dengar orang pandai saya pergi, lalulah orang beritahu, mu pergi jumpa dah ke Ustaz Mustafa Kamal, kata dia. Pergi jumpa dah Ustaz Kamal, kata dia. Orang tu tanya, kata tak jumpa lagi. Pergi jumpa dia. Tu yang mari tu. Okey. Kata, kalau jumpa Ustaz, minta maaf Ustaz tak pandai berubat. Terus terang kata, tak boleh kita kata kita pandai, kita ngaku pandai, tak boleh. Kita kata tak pandai. Tapi kalau nak minta tolong doa, insya-Allah minta tolong doa. Kalau nak minta tolong sembahyang hajat, insya-Allah minta tolong sembahyang hajat, dia kata. Apa yang dia bagi tahu? Sepanjang anak dia sakit, dia memang tak pernah sembahyang hajat. Ni baru pertama kali dia nak sembahyang hajat. Itu pun dia minta tolong ustaz, katanya. Dah selama saya tak pernah lagi. Dia kata saya nak ikut jalan ni pula. Dah habis cara dah. Jalan apa? Jalan jumpa ustaz pula. Dan maknanya jalan jumpa ustaz. Dan bila kita kata jalan sembahyang hajat, kalau sembahyang hajat boleh. Maknanya dia kata memang dia tak pernah pun sembahyang hajat. Sepanjang anak dia sakit. 10 tahun lebih anak dia sakit. Tak pernah sembahyang hajat. Terkejut kita, Masya Allah. Jangan salahkan Allah. Bila mana kita ini
sudah berusaha bersungguh-sungguh. Sudah berusaha sungguh-sungguh. Maka sifat seorang hamba, pergantungannya mesti lebih kepada Allah. Lebih kepada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita meletakkan Allah Ta'ala itulah yang terkemudian. Sebab itu tengok orang-orang soleh. Bagaimana mereka buat perubatan. Mereka berdoa, berzikir, mohon pada Allah, membaca Quran, membaca surah-surah tertentu. Di samping mereka mengambil obat. Di samping mengambil obat. Kita ni macam-macam teori. Macam-macam teori, buat gini, ambil ni. Lama-lama sekali buat baca Yasin. Lama-lama sekali. Buat baca Yasin. Okey, pakat baca Yasin belaka. Lepas tu gantung ni, buat gini, buat teori ni. Lama-lama sekali baca Yasin. Maka adakah ini menunjukkan bahawa kita benar-benar bergantung dengan Allah? Maka berbeza dengan orang-orang yang saleh. Berbeza dengan orang-orang yang saleh, pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yakin Allah Taala itu bersifat apa? Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Yang kedua, Izzun, Allah Maha Kemuliaan, Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Qudrah, Allah Maha Berkuasa. Yang keempat, Quwwah, Allah mempunyai kekuatan, Maha Kuat. Maka sebagai hamba, kamu bergantung dengan sifat Allah. Jangan gantung dengan sifat kamu. Jangan gantung dengan ilmu kita. Kita tidak ada ilmu. Jangan gantung dengan kekuatan kita. Kita tidak ada kekuatan. Jangan bergantung dengan maknanya dengan apa yang kita miliki. Tidak ada apa-apa. Kalaulah bergantung dengan sifat makhluk, tidak akan berjaya dengan sifat makhluk. Seandainya sahabat-sahabat Nabi bergantung dengan kekuatan senjatanya, bergantung dengan kekuatan tentera yang ada ketika itu, saya tidak mendapat kemenangan. Tidak mendapat kemenangan. Kerana apa? Kerana lawan dengan 313, lawan dengan 1000 tentera Badar. Maka nak bergantung dengan tentera berkuda, nak bergantung dengan senjata peperangan, tidak akan mampu melawan dari segi zahirnya. Tetapi kenapa Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar? Dengan 313 dapat mengalahkan 1000 tentera. Kerana para sahabat mereka itu bergantung dengan kekuatan Allah. Bergantung dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bergantung dengan kekuatan Allah, macam mana ustaz nak bergantung dengan kekuatan Allah? Bolehkah kita kata? Boleh kita kata maknanya saya bergantung dengan kekuatan Allah ni. Maka walaupun saya tembak, walau tentera saya sedikit ini, tapi saya akan dapat mengatasi tentera mereka kerana saya gantung dengan kekuatan Allah. Ramai mana orang menyebut nama Allah, bergantung dengan Allah, tapi tak dapat kemenangan. Sebab apa? Sebab apa? Baik kita tengok. Kita tengok mengenai pergantungan hamba kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada kamu. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar. Wa antum azillah. Dalam keadaan kamu ini ada sifat azillah. Azillah kenapa? Nanti kita terang. Ada sifat kehinaan. Satu lagi macam mana cara bergantung Allah Ta'ala yang Allah memberi kemenangan. Fattakullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka kemenangan tentera Badar itu ada sifat ketakwaan yang ada kepada tentera Badar. Maka dengan sifat takwanya kepada Allah, maksud takwa itu yakni dia ini memang bergantung dengan Allah. Sehingga tiada takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah pergantungan dengan Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberi kemenangan. Sebab apa menang? Sebab bergantung dengan sifat Allah. Kita ni kalau bergantung dengan sifat Allah Ta'ala, bergantung dengan sifat Allah, kita tak bimbang pun.
Wabak-wabak itu tak bimbang. Sebab apa? Bergantung dengan sifat Allah. Bergantung dengan sifat Allah. Seandainya wafat kerana wabak, maka wafatnya mati syahid. Kerana apa? Kerana orang yang bergantung dengan sifat Allah ini, bila mendapat musibah redha, bila diuji sabar, bila mendapat nikmat syukur. Mendapat nikmat syukur. Ini orang yang bergantung dengan Allah. Jadi bukti dia bergantung dengan Allah, dia diuji dengan ujian, dia sabar. Dia ditetapkan dengan satu keputusan, dia redha. Dan dia diberi nikmat, dia bersyukur. Ini bukti bahawa orang itu bergantung dengan Allah. Bergantung dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah memberi kemenangan kepada tentera Badar kerana bertakwa. Ini pandangan peribadi saja. Pandangan peribadi. Kalau pemimpin-pemimpin bertakwa kepada Allah, dan para ulama bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala mudahkan. Mudahkan, Allah memberi pertolongan. Penyakit-penyakit hilang. Kenapa Ustaz kata pemimpin dengan ulama saja? Dah rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat, kenapa tidak sebut rakyat? Rakyat akan mengikut pemimpin. Pemimpin akan mengikut ulama. Sebaik-baik ulama adalah ulama yang didatangi pemimpin. Sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang pergi jumpa dengan ulama. Itu sebaik pemimpin. Supaya apa? Supaya tunjuk pergantungan dengan Allah. Kerana sifat yang maha sempurna duduk pada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, sebagai hamba, hendaklah dia bergantung dengan sifat Allah. Maka sudah diketahui sifat Allah, sifat rububiyah itu ada 4. Ghaniyun, kekayaan, kemuliaan, kekuasaan dan juga kekuatan. Bagaimana kita pula yang menunjukkan bahawa kita bergantung dengan sifat ketuhanan? Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa dan pada segala sifat ubudiyahmu, sifat kehambaanmu kepada Allah, daripada 4 sifat. Sifat hamba pula ada 4. Apa dia sifat hamba ada 4? Adalah yang pertama al-fakir. Al-fakrun. Fakrun ni fakir. Apa makna fakir? Fakir bermakna tidak memiliki apa-apa. Merasa tidak memiliki apa-apa. Barulah hamba. Merasa ada kuasa, tak jadi. Merasa ada ilmu pun tak jadi. Merasa menjadi ahli ibadat, tak jadi. Habis itu jadi apa? Merasa tidak memiliki apa-apa. Setelah dia merasakan dia tidak memiliki apa-apa, maka dia akan bergantunglah. Orang fakir, dia tahu dia tak ada benda. Lalu dia bergantung dengan orang kaya. Nampak situ? Kenapa dia bergantung dengan orang kaya? Kerana dia tahu dia tidak ada apa-apa. Dia tidak memiliki. Ataupun dia memiliki sesuatu yang tidak mencukupi. Maka al-fakru, fakir ini adalah merasa diri tidak memiliki apa-apa. Itulah sifat ubudiyah. Bila sifat ubudiyah ini, al-fakru bergantung dengan siapa? Al-fakru itu bergantung dengan ghaniyun. Bergantung dengan Allah yang maha kaya. Barulah sifat hamba. Tak kira, walaupun dia menjadi pemimpin, maka dia tetap bergantung dengan Allah. Dia tetap bergantung dengan Allah Ta'ala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia sudah menjadi khalifah. Tetapi takutnya kepada Allah luar biasa. Sehingga dia tidak tidur malam kerana takut kepada Allah Ta'ala. Sampai tak berapa tidur. Kerana apa? Takut kepada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu khalifah. Dia satu orang khalifah. Walaupun dia khalifah, tapi dia bergantung dengan Allah. Kerana dia tahu Allah yang memerintah sebenarnya. Allah yang maha kaya. Dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga dia pun tak tidur malam. Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenapa tak tidur malam? Kalau tidur malam, maknanya mengabaikan tanggungjawab kepada Allah. Kenapa tak tidur siang? Kalau tidur siang, mengabaikan tanggungjawab pada rakyat.
Ini Umar ibn Khattab. Jadi dikatakan bahawa sifat ubudiyah, sifat hamba tadi ada 4. Yang pertama, fakir, al-fakru. Yang kedua, az-zillu, merasa hina. Kita hina dengan Allah. Merasa hina dengan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةٌ. Sesungguhnya aku memberi kemenangan kepada kamu. Sebab apa dia dapat menang? Sebab dia bergantung dengan sifat Allah. Apa bukti dia bergantung dengan sifat Allah? Dan buktinya, wa antum azillah, kamu merasa diri kamu hina. Hal kadang mereka itu hina, bukan sahabat Nabi itu hina, tidak hina. Jangan salah faham. Maksud dia, mereka itu merasa hina depan Allah. Sesiapa yang merasa hina di hadapan Allah, Allah muliakan dia. Allah akan muliakan dia. Kerana dia tahu, dia duduk di hadapan Allah, dia tidak ada mulia. Kerana mulia itu sifat Allah, al-izzu. Maka az-zillu itu, kehinaan itu, merasa hina itu, bergantung dengan sifat izzu, kemuliaan. Maka jangan bertukar. Kita hamba, pegang sifat Allah. Kita rasa kita mulia. Bila kita merasa kita mulia, dari segi perkataan tidak keluar. Tetapi hakikatnya, seolah-olah kita meletakkan kita mulia. Allah itu hina. Wal-iyazubillah. Takut orang-orang soleh, orang ahli makrifat, dia sangat takut merasa dirinya mulia. Dia sangat takut merasa dirinya mulia. Kerana apa? Kerana dia tidak layak memegang sifat ketuhanan. Itu mulia, merasa diri mulia, sifat ketuhanan. Maka ramai mana kalau orang tu rasa dirinya mulia. Kenapa rasa dirinya mulia? Kerana dia pergi mana-mana orang sambut dia. Pergi mana-mana orang sambut dia. Segala percakapan dia orang ikut belaka. Kemudian maknanya diberi layanan yang begitu hebat. Lalu dia merasa sangat mulia dirinya. Maka ketika itu jatuhlah hina dia daripada pandangan Allah. Dia hina pada pandangan Allah, dia tidak sedar. Tapi orang yang merasa dirinya hina, tak ada apa-apa, semuanya tidak ada apa-apa, semua milik Allah Ta'ala, maka inilah dia orang yang mulia. Sebab apa? Sebab dia memakai pakaian ubudiyah, pakaian kehambaan. Baik, yang kedua, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, al-ajzu. Ajzu itu masuk lemah, sama dengan da'if pun lemah. Al-ajzu di sini bermakna yakni terbatas. Maknanya ketidakmampuan, tidak mampu ataupun terbatas. Kuasa makhluk terbatas macam mana? Sangat terbatas. Maka bergantung dengan kekuasaan kudrat Allah. Maka bergantung dengan kudrat Allah. Dah kita punya sifat ubudiyah, sifat hamba ajzu, terbatas. Terbatas, tiada kemampuan. Maka dia kena bergantung dengan sifat kekuasaan, iaitu al-qudratu. Yang berkudrat, yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika mana dia nak menakluki kota Constantinople, maka dia cuba menyerang, tak berjaya. Dia cuba tukar strategi peperangan, tak berjaya. Lalu gurunya yang memanggilnya bernama Syekh Samsuddin Naqsabandi, kalau tidak silapnya, Syekh Samsuddin panggil dia. Jangan bergantung dengan kekuatan tentera kamu. Jangan bergantung, jangan merasa kamu ini sudah hebat. Jangan bergantung dengan kekuatan yang kamu ada. Tapi bergantunglah dengan kekuatan Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih macam-macam cara buat. Macam ni tak jadi. Dengan buat dengan meriam pun tak jadi. Datang dengan tentara, dengan kapal pun tak jadi. Semuanya tak berjaya. Gurunya panggil, kembali kamu pada Allah, bergantung dengan Allah Ta'ala. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih panggil para ulama. Ketika mana perang berlangsung,
para ulama dipanggil oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih suruh para ulama baca hadis Bukhari. Baca khatam Bukhari, baca kitab Bukhari. Orang duk perang, ulama duk baca hadis Bukhari. Apa kaitan Bukhari dengan perang? Maknanya. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih faham. Itu sebenarnya menandakan, menarik pandangan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mengetahui dianya lemah. Setelah merasa dia dah tak ada apa-apa dah, pergantungan dengan Allah sudah kuat ketika itu, Allah memberi kemenangan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kita tidak ada kemampuan. Jangan rasa diri kita hebat. Kita tidak ada kekuatan. Kekuatan ilmu tidak ada. Kekuatan amal tidak ada. Rasakan diri kita hina. Bila rasa diri kita hina di hadapan Allah, Allah beri kekuatan kepada kita, Allah membantu kita. Maka al-ajzu itu dia bergantung dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Dan yang keempat da'if. Apa makna da'if? Lemah. Apa makna lemah? Maknanya bergantung dengan yang lain. Itu sifat maknanya sifat hamba. Maka hendaklah dia merasa dirinya lemah. Maka ini sifat hamba mutahaqqiq. Maknanya dia berpegang dengan sifat tu. Dia berpakaian dengan pakaian sifat kehambaan tadi. Seperti bahawa engkau lihat akan dia lazim bagimu. Itulah yang mesti ada pada diri kita. 4 sifat itu. Kita fakir, kita hina, kita lemah, kita ajzu, kita da'if. Kita terbatas, kita lemah. Ada setengah ulama menambahkan lagi sifat ubudiyah. Pandangan ulama. Ini pandangan daripada Syekh Zarruq dan juga daripada Ibnu Ajibah. Tetapi ada ulama meletakkan lagi sifat ubudiyah itu, sifat kehambaan itu, yang kelima ada lagi, yakni al-jahlu, jahil. Maka ini pandangan ulama, kata antara sifat ubudiyah, yakni sifat kehambaan adalah al-jahlu, yakni kejahilan, merasa diri jahil. Merasa diri jahil. Maka dikatakan bahawa engkau lihat akan dia lazim bagimu. Kamu lihat benda tu lazim, ada pada diri kamu. 4 sifat tadi, tiada terurai pun, tiada terpisah pun. Maknanya, kita ni hina sepanjang-panjang. Kita ini lemah sepanjang-panjang. Kita ini berhajat kepada Allah sepanjang-panjang. Maka tidak terurai pun. Gitulah sifat kita. Jangan ada rasa mulia. Jangan ada sifat rasa gagah. Jangan ada sifat makna rasa ada kekayaan. Kerana apa? Itu bukan sifat kita. Sifat yang ada pada kita, ya sifat kehambaan. Maka daripada nazar kepadanya, daripada pandangan, memandang kamu kepadanya, hendaklah kamu memandang bahawa itulah sifat-sifat yang ada. Dan keduanya itu bertetapan keduanya. Mana keduanya? Yakni sifat rububiyah dan sifat ubudiyah. Ada. Allah tetap bersifat dengan rububiyah dan kita bersifat dengan ubudiyah. Oleh kerana itu, jangan kamu memakai sifat rububiyah. Sesiapa yang memakai sifat rububiyah, dia rasa dia kaya, dia rasa dia mulia. Orang kaya, dia merasa dia benar-benar kaya dah. Dia rasa kaya. Orang alim, dia rasa dia dah mulia dah. Gimana-mana orang sambut. Maknanya, dia rasa mulia dah. Maka sesiapa yang memakai sifat rububiyah, dia memakai sifat rububiyah, dia duduk di dalam kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Maka pakailah pakaian ubudiyah. Pakailah sifat ubudiyah, bergantunglah dengan sifat rububiyah. Maka sifat ketuhanan kita bergantung. Sifat kehambaan kita memegang. Itulah katanya orang yang sudah memahami apabila dia bergantung dengan sifat ketuhanan, itu bukti dia bersifat kehambaan. Baik, kita tengok lagi. Maka barang siapa ta'luk, apa makna ta'luk? Bergantung. Bergantung pada sifat rububiyah, sifat ketuhanan, maka tahqiqlah
maka yakinlah, maka benarlah pada segala sifat ubudiyah. Baru benar. Barulah sebenar-benar kamu ini seorang hamba. Sebab tu seorang hamba tu ingat, seorang hamba dia tidak merasa dia memiliki. Walau macam mana dia tidak pernah merasa dia memiliki, maka ini sifat hamba. Dia ini sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Sifat seorang hamba, dia sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam setiap perkara, semua dia berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat seorang hamba. Sifat seorang hamba ini, dia ini duduk di dalam kehinaan kepada Allah. Walaupun buat soleh rasa hina. Sebab itu tengok orang-orang yang memahami. Dia terdiri daripada salafus saleh. Walaupun buat ibadat, dikatakan 3 orang yang sentiasa menangis bagaikan ahli neraka. Bagaikan dia ini dirinya bagaikan ahli neraka. Padahal ibadat dia macam mana? Ibadat dia itu ibadat yang hebat. Siapa? Ali Zainal Abidin nangis setiap malam yang sembahyang 1000 rakaat sehari. Begitu juga dengan Hasanul Basri. Apa kata Hasanul Basri? Kalam dia, percakapan dia bagaikan percakapan Nabi. Tidak ada keluar daripada lidah Hasanul Basri kecuali semuanya keluarnya mutiara-mutiara hikmah. Ini Hasanul Basri. Dalam keadaan macam itu, dikatakan lagi Hasanul Basri ini, kalaulah dia ada di satu tempat, tidak bermaksiat manusia yang ada kelilingnya. Itu Imam Hasanul Basri. Menangis setiap hari. Menangis setiap hari. Kalau kita boleh semayang banyak, rasa mulia dah. Kalau kita boleh infak banyak, rasa mulia dah. Kita kalau dah rasa boleh sudah baca kitab banyak pun rasa mulia dah. Tidak, itu bukan sifat kehambaan. Sifat kehambaan, walaupun harta banyak, infak banyak, walaupun ibadat banyak, tapi merasa tetap hina di hadapan Allah. Begitulah sifat kehambaan. Maka kalau begitu, benarlah kamu. Barang siapa takluk kepada sifat ubudiyah, maka tahqiqlah benar-benar pada segala sifat rububiyah. Jadi bila mana kita bergantung dengan sifat kehambaan, benarlah kita ini maknanya bergantung dengan sifat rububiyah. Maka jangan pakai sifat rububiyah, itu sifat ketuhanan. Pakai sifat rububiyah, maka syirik kita kepada Allah Ta'ala. Wal-iyazubillah. Maka tahqiqmu pada segala sifat itu, maka dipakainya dengan pakaian daripada segala sifatnya. Maka kita hendaklah benar-benar dengan sifat ubudiyah dan pakailah pakaian ubudiyah. Jangan pakai pakaian yang lain, pakai pakaian ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adalah engkau kaya, maka adalah engkau kaya, yakni tidak berhajat di dalam fakirmu dan fakir di dalam kayamu. Orang yang fakir itu dialah kaya. Kenapa? Orang yang kaya dialah fakir. Orang yang merasa dirinya kaya, hakikatnya dia fakir. Hakikatnya dia fakir. Maknanya satu orang dia nak bagi kepada satu orang, Syekh, ya Syekh, saya ingin memberi kamu katakan 10,000 dinar. Saya ingin memberi kamu 10,000 dinar. Kata Syekh, kalau engkau memberi kepada aku 10,000 dinar, kemudian kau cari lagi tak piti? Kau cari lagi tak piti? Itu memang kami cari. Kalau begitu, kamu memang berhajat sungguh. Maka ambillah kamu. Kerana kamu ini masih lagi miskin. Masih lagi fakir. Ada pun, dah Syekh, dia tanya. Dah Syekh macam mana? Saya tidak pernah mencari. Kerana apa? Kerana apa yang dapat saya sudah merasa cukup. Katanya. Jadi oleh kerana kalau mau beri aku 10,000, mau cari lagi piti, baik ambil kamu lah. Maknanya. Kerana apa? Kerana kamu masih lagi bergantung. Maka di sini pahami, siapa yang merasa dia kaya, dia memiliki, dialah fakir.
Sesiapa yang merasa dia fakir, dia tak ada apa, dialah kaya. Dialah kaya. Kenapa dia kaya? Kerana bila dia fakir, dia bergantung dengan yang maha kaya. Kerana dia tahu dia fakir. Tetapi bila mana dia merasakan bahawa dia sudah kaya, maka dia lupa bergantung dengan Allah. Dia lupa bergantung dengan Allah, maka di sinilah dia ini sebenarnya fakir. Jadi siapa yang fakir sebenarnya dan siapa yang kaya sebenarnya? Orang yang fakir yang sebenarnya itu yang bergantung dengan Allah. Siapa yang dia tidak bergantung dengan Allah walaupun dia kaya, hakikatnya dia fakir. Begitulah gambarannya. Dan fakir kepada dalam kayamu dan mulia di dalam hinamu. Baik, kamu merasa diri kamu hina, tetapi sebenarnya kamu mulia. Sesiapa yang merasa hina, dia rasa tak ada apa, dia hina, dia rasa da'in, dia tu, sehingga dia rasa Allah hina sungguh dirinya, dia mulia. Dan hina di dalam muliamu, siapa yang merasa dirimu mulia, maka dia jatuh hina. Dia jatuh hina. Baik, ada satu kisah, yakni Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli ini dia satu ketika dia governor lah. Kita kata governor. Ibarat kata menteri besar lah. Bukan menteri besar ni. Ibarat kata. Maknanya. Dia ni seorang governor. Bila dia governor ni, maknanya kedudukan dia hebat. Dan dia ini sukalah dalam keadaan ini, maknanya menindas orang. Sebab dia dah ada pangkat, dia menindas orang. Dan dia merasa mulia. Dan dia tak boleh dengar orang lebih hebat pada dia. Tiba-tiba dia dengar ada satu orang yang lebih mulia pada dia. Orang lebih ikut dia. Dia mempunyai pengaruh yang lebih hebat pada dia. Dia tak boleh dengar. Orang ni pengaruh lebih pada dia. Orang ni mulia pada dia. Dia tak boleh dengar. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, dia pergi jumpa Syekh Junaid Baghdadi. Dia pergi jumpa. Dia pun pergilah di majlis Syekh Junaid Baghdadi. Ternyata ramai pengikut Syekh Junaid Baghdadi. Maka bila dia pergi saja, dia pun dengar. Bila dengar kata-kata hikmah yang keluar daripada mulut Syekh Junaid Baghdadi, akhirnya termakan dalam hatinya. Patut pun orang ni mulia. Dan orang yang macam ini, bercakap macam ini bukan sebarangan orang. Dia pergi jumpalah Syekh Junaid Baghdadi. Ya Syekh, wahai Tuan Syekh, jualkanlah permata yang ada pada kamu. Masuk permata bukan Tuan Syekh pakai cincin mata, bukan. Masuk permata adalah ilmu hikmah. Jualkan, maksud jual itu ajarlah aku. Sebab tu kata-kata ahli sufi ni kadang-kadang kita tak faham. Kata jualkan kepada aku, makna ajarlah pada aku. Katanya Syekh Junaid, permata ini terlalu mahal, engkau tidak mampu membelinya. Katanya si Imam Shibli, engkau juallah dengan harga mahal sekalipun, aku akan cuba mendapatkannya. Baiklah, kalau kamu ingin membeli permata ini, maka buanglah pakaian kesombonganmu. Itu harga dia. Juallah. Apa ni? Maknanya, kamu juallah pakaian kesombonganmu. Maka Syekh Junaid tahu, bila dia jadi governor, dia ada sombong dalam hati. Jual pakaian kesombonganmu. Jangan salah faham. Bukan pergi balik jual, buka baju jual. Bukan. Bukan baju yang pakai. Pakaian kesombongan. Maka Syekh Junaid meninggalkan segala apa yang dia ada. Maka dia menjadi governor, dia berhenti. Tak jadi governor. Segala kekayaan ditinggalkan. Segala jawatan ditinggalkan. Dia duduk bersepuh. Duduk maknanya duduk di hadapan Syekh Junaid. Syekh Junaid tanya, dah jual dah pakaian kesombongan? Ya Tuan Syekh, saya dah jual segala pakaian kesombongan. Sekarang ni saya tidak memiliki apa-apa. Nampak apa? Fakir. Dia tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, baik, sekarang ni kamu tidak memiliki apa-apa. Mana pangkat kamu? Sudah tidak ada. Letak jabatan. Dah orang desak. Tak payah masuk dewan desak-desak. Maknanya letak jawatan gitu saja. Letak jawatan saja.
Tak payah orang tulis surat, tak payah orang buat demonstrasi, tak payah orang kumpul ramai-ramai letak jawatan. Tak ada orang tepik letak jawatan. Seorang yang benar, orang letak jawatan gitu. Orang pun terkejut. Kenapa letak jawatan? Gaji tengah mahal. Tak ada, bang. Berhenti, kosong. Terus tak ada apa-apa. Maka yang pertama telah diajar oleh Junaid Baghdadi. Apa dia? Fakir. Fakir. Yang kedua saya Junaid ajar daripada dia. Apa dia? Kamu kena jadi peminta sedekah. Maka saya Junaid pun ajar dia. Sekejap je peminta sedekah. Lama mana? 2 tahun. Sekejap je jadi peminta sedekah. Kamu kena jadi peminta sedekah 2 tahun. 2 tahun. Kuarantin 2 bulan, 2 minggu je. Mananya? 2 tahun. 2 tahun. Dia pun jadi peminta sedekah. Terkejut orang. Wahana yang Muhammad minta sedekah. Maknanya. Terkejut dia. Orang kampung terkejut. Habis. Apa tak terkejutnya? Tiba-tiba yang Muhammad minta sedekah. Maknanya dia dengan betul-betul dia buang pakaian kesombongan dia. Sebab selama ni pakaian rububiyah daripada diri dia. Maka dia pun jadi peminta sedekah. Dapat duit peminta sedekah. Dia sedekah dapat duit. Dia diberi pada Syekh Junaid. Syekh Junaid kata apa? Syekh Junaid kata, maknanya, ambil duit ini, bagi kepada fakir-fakir miskin. Dia minta sedekah, pergi ke orang. Minta sedekah, pergi ke orang. Syekh Junaid panggil dia. Mau rasa ke mana? Aku rasa hina kau diri aku. 2, sifat kehambaan. Aku merasa diri aku hina. Baik. Sekarang ni, cukuplah 2 tahun. Dia pun kata, ya Tuan Syekh, sudah 2 tahun dah. Sepanjang COVID ni, contohnya, 2 tahun dah maknanya. Jadi peminta sedekah. Katanya Syekh Junaid, kamu ini, kena berkhidmat dengan anak murid aku. Baik tak? Tambah lagi 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Berkhidmat dengan anak murid dia. Sehingga akhir sekali, mari dia. Dah rasa ke mana? Rasa tak berdaya dah. Al-ajzu. Dah tak berdaya dah. Tak berdaya dah. Masa tidak ada kemampuan dah. Lepas pada tu, Syekh Junaid kata, kalau begitu, baiklah. Kamu baru boleh start belajar. Baru start belajar dengan Syekh Junaid. 2 tahun setengah. Itu maknanya apa? Itu baru pendaftaran baru. Okey, baru boleh masuk kelas. Duduk dengan Syekh Junaid. Berkhidmat dengan, baru boleh berkhidmat dengan Syekh Junaid. Belajar dengan, akhir sekali rasa benda. Rasa dah tak ada lemah dah. Tak ada apa-apa dah. Katanya, sekarang sudah lengkap kamu. Sudah fakir, sudah hina, sudah rasa ajzu, tidak ada, dah rasa terbatas dah, tidak ada kemampuan dah. Dah kata lemah betul-betul dah. Maka Allah akan beri ilmu kepadamu. Ternyata Imam Shibli menjadi wali Allah Ta'ala. Allah muliakan Al-Imam Shibli. Katanya Al-Imam Shibli, kalau tidak silap, dia adalah orang yang mengamalkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ni kisahnya. Tengok, itu tabiah orang-orang sufi. Orang-orang sufi tabiah. Jadi nak buang ni fakir, hina, lemah, dhaif dibuang. Setelah memakai pakaian ini, maka dia bergantunglah dengan sifat rububiyah. Selagi mana tak cabut pakaian ni, selagi itulah ada sifat rububiyah. Wal iyazubillah. Baik, kita tengok. Maka dan mulia dalam hinamu. Siapa yang merasa dirinya mulia, dia hina. Siapa yang merasa dirinya mulia, dia hina. Sebab sifat mulia itu sifat Allah. Dan hina dalam muliamu. Barang siapa yang merasa dirinya hina, macam Imam Shibli tadi, Allah rasa hina sungguhlah, tak ada apa-apa. 2 tahun minta sedekah, dia kata, sebenarnya dia mulia. Maka dia mulia. Dan hina di dalam muliamu. Rasa hina, mu dapat mulia. Dan kuah di dalam dhaifmu. Siapa yang merasa dia dhaif, maka dia ini bermakna dia kuat di sisi Allah Ta'ala.
Siapa yang merasa dia kuat sebenarnya dia dhaif. Siapa yang merasa dirinya kuat sebenarnya dia dhaif. Dan sesiapa yang merasa dirinya dhaif dia kuat. Kuat dalam dhaifmu dan dhaif di dalam kuatmu. Dhaif tetapi hakikatnya Allah beri kekuatan. Siapa orang yang dhaif ni? Siapa orang yang kuat ini adalah orang yang bertakwa. Satu hari Nabi duduk depan sahabat. Nabi duduk di hadapan sahabat ramai-ramai. Nabi kata, Allah ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan bukit gunung kanan ni kuat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada bukit gunung kanan? Ada. Apa dia? Yang lebih kuat daripada bukit itu adalah besi. Kenapa? Bukit daripada batu. Batu tadi boleh dibelah dengan besi. Ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada besi? Ada. Apa dia? Api, kata Rasulullah. Kerana api boleh membakar besi tadi. Ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada api? Ada. Apa dia? Air. Kerana air boleh memadamkan api. Ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa dia? Angin. Angin boleh menolak air. Ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada batu, daripada besi, daripada api, daripada air, daripada angin? Rasulullah kata ada. Apa dia? Orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah buktikan, sekuat besi, Nabi Daud boleh pegang besi, cair besi. Contohnya, sekuat angin, Nabi Sulaiman menguasai angin. Begitu gambarannya, antaranya. Maka demikianlah, batu, semua itu tunduk dengan Nabi-Nabi. Maka dikatakan bahawa orang itu menjadi kuat bila dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca surah Taubat tu, laqad ja'akum itu tiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Jadi 5 kali sehari, setiap kali lepas sembahyang. Laqad ja'akum. Kita mendapat amalan ini daripada 2 orang. Satu daripada Syekh Ibrahim, satu daripada Tuan Guru Haji Abdullah. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa dan kuasa dalam lemahmu. Kalau kamu rasa berkuasa, kamu lemah. Jangan rasa berkuasa. Hebat macam mana pun, sebenarnya lemah. Maknanya. Dan dikatakan bahawa, dan lemah dalam kuasamu, bila kamu merasa kamu lemah, maka sebenarnya kamu berkuasa, yakni Allah memberi pertolongan. Kerana apa? Kerana Allah itu maha berkuasa. InsyaAllah boleh baca lepas daripada sembahyang, laqad ja'akum. Sekali sehari saja. InsyaAllah. Dulu pernah satu ketika, penuh orang duk kata kita macam-macam. Dia kata, jumpa Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim kata, kalau kamu baca ini setiap kali lepas sembahyang, baca sekali aja. Setiap kali lepas sembahyang, siapa yang hina kamu, siapa yang kata pada kamu, siapa yang hina, siapa yang nak jatuhkan kamu, dia nak hinakan kamu, dia yang jatuh hina. Siapa yang nak jatuhkan kamu, dia yang terjatuh. Bila membaca amalan ini. Baik. Dan maka tak kala bertambah-tambah engkau tahqiq pada segala sifatmu. Setelah kamu tahqiq benar-benar, kamu berpegang dengan sifat kamu. Ya, rasa lemah, rasa hina, rasa tak mampu, rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Apabila dah telah engkau tak kala bertambah-tambah engkau tahqiq pada segala sifatmu, nascaya bertambah-tambah ta'alluq pada sifat Tuhan. Setelah kamu betul-betul merasa bergantung, kamu berpegang dengan sifat kamu, memiliki sifat itu, berpakaian dengan sifat hamba, maka dengan sendiri saja kamu akan bertakluk dengan sifat Allah. Maka bertambah-tambah takluk pada segala sifatmu hingga tetaplah bagimu segala sifat rububiyah. Sehingga kamu benar-benar takluk dengan sifat kamu. Maknanya kamu betul-betul merasa bahawa kamu pakai hina dan seumpamanya, maka tetaplah bagi segala rububiyah. Sehinggalah kamu benar-benar bergantung dalam sifat ketuhanan tadi, dalam ainun subuti, subut ubudiyah, dalam mata ataupun dalam pandangan. Maknanya dalam pandangan sifat ubudiyah yang tetap, yang mantap. Benar-benar mantap sifat ubudiyah tadi. Maka dikata atasmu nama Ghaniyun. Kamu dikata Ghaniyun, Qawiyun, Qadirun, Azizun.
Maka ghaniyun tu kaya, qawiyun tu kuat, qadirun tu berkuasa, azizun tu mulia, hingga lain daripada yang demikian itu. Maka jadilah kamu orang yang kaya. Hingga kamu daripada orang kaya. Sebenarnya Allah menjadikan kamu itu yang bersifat kaya itu kerana kamu bergantung dengan Allah yang maha kaya. Kaya ni tak semestinya orang ada duit. Kadang-kadang orang tak ada duit pun relax je. Maknanya tenang saja, itu sudah kaya. Kaya ni macam mana? Kaya ni begini. Kaya ini dia orang yang kaya ini adalah orang yang merasa cukup dengan dia ada, orang yang tidak berhajat kepada orang lain. Habis itu dia berhajat dengan Allah. Contohnya, dah kalau dia minta sumbangan ke minta, bukan dia tak kecewa dengan makhluk. Dia tidak kecewa dengan makhluk. Dia hanya bergantung dengan Allah. Sifat ghaniyun, dia dikira orang yang kaya, dia dikira orang yang kuat, dia dikira orang yang berkuasa. Dia juga dikira orang yang mulia. Sebab apa? Sebab bergantung dengan Allah. Hingga lain yang demikian itu daripada yang sah itlaknya. Sah itlaknya atas hamba. Maknanya yang sebenar-benar dia ini bersifat dengan sifat hamba tadi. Bila dia bersifat hamba, Allah bagi dia jadi kaya. Allah bila dia bersifat hamba, Allah jadi dia jadi mulia. Tak kala sudah talabus, iaitu bersepakaian. Pada maknanya, tiada bahawasanya yang demikian itu pada hakikatnya bagi hamba. Jadi dikatakan bahawa bila dia sudah berpakaian dengan pakaian kehambaan, maka Allah Ta'ala jadikan dia ini ghaniyun, orang yang kaya. Tapi hakikatnya yang kaya Allah. Hakikatnya yang kaya Allah. Maka apabila telah berpakai engkau dengan segala sifatnya, maka lazimlah engkau memeliharakan daripada mendakwa. Bila Allah dah beri kamu, mulah yang kaya, kamulah yang mulia, kamulah yang fakir. Allah beri, dia tetap rasa dia sifat hamba. Maka dalam keadaan itu jangan dakwalah, oh sebenarnya saya sudah kaya. Jangan dakwa, saya ni dah mulia. Jangan dakwa. Allah yang memberi kamu, Allah muliakan kamu. Allah kayakan kamu. Allah kayakan kamu. Allah muliakan kamu. Allah jadikan kamu berkuasa. Tapi jangan merasa saya sudah berkuasa. Ini kekayaan saya. Tak boleh gitu. Tidak boleh begitu. Ingat jangan merasa sombong dengan apa yang ada. Dulu satu orang pernah berkata, dia kata, Ustaz, orang ikut kata belaka saya. Apa saya kata orang ikut? Tahu sebab apa Ustaz orang ikut kata saya? Sebab saya ada duit. Dia kata, kejut kita kata gitu. Ni pernah satu ketika kita jumpa dia. Hari ni miskin dia. Hari ni. Hari ni miskin dia. Jadi jangan kita merasa. Jangan merasa memiliki. Walaupun Allah memberi kita milik. Hakikatnya itu semua milik Allah. Jangan mendakwa. Seperti yang menjaga mu'alif. Jangan dakwa macam mana? Jangan dakwa begini. Begini tu macam mana? Begini tu lain kali lah kita sambung. Wallahu a'lam. Moga-moga dapat faham. Moga-moga sifat kehambaan itu ada pada diri kita. Moga-moga kita benar bergantung dengan sifat ketuhanan. Ada soalan yang kemarin itu tak terjawab. Banyak soalan. Tapi ada satu soalan yang menarik lah. Soalan dia apa? Soalan dia, kalau orang itu beribadat nak mencari makrifat kepada Allah, adakah itu dikira maknanya mencari selain pada Allah ataupun dikira nafsu ke dan seumpamanya? Baik. Kalau kita ini beribadat nak mencari makrifat itu, maknanya itu tidak dikira nafsu kerana adakah dikira nafsu? Tidak. Kenapa tidak dikira nafsu? Kerana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali beribadat kepada Allah. Berkata Ibnu Abbas, kecuali dalam keadaan kamu bermakrifat. Maka bermakrifat itu Allah perintahkan kamu bermakrifat. Kerana bermakrifat itu milik Allah. Kita beribadat itu kerana kita nak mencari Allah tu, dengan cara kita mengenal Allah, kita bermakrifat. Dah kenapa dikatakan orang-orang sufi mengatakan mencari surga itu masih lagi nafsu, sedangkan mencari surga pun Allah Ta'ala suruh juga. Kerana mencari surga itu milik kamu, dapat pada kamu. Maknanya manfaat pada diri kamu. Tapi kalau kita mencari makrifat, manfaat kita pada mengenal Allah. Sebab itu kata ulama sufi,
kita beribadat nak syurga tu, masih lagi nafsu. Masih lagi nafsu. Hanya nafsu itu membawa kepada selamat daripada kemukaan Allah. Tak apa. Ibarat kata, tak apalah. Tapi tak comel. Gitu. Maknanya, kalau ibarat kata tu, tak apalah, tapi tak comel. Maknanya, selamat lagi daripada azab. Tetapi, ulama sufi kata, beribadat mencari syurga, masih lagi nafsu. Beribadat mencari makrifat, tidak dikira nafsu. Kerana apa? Kerana makrifat itu, makrifat pada Allah, bermakna mencari Allah. Maka, demikianlah maknanya yang dapat disampaikan. Moga-moga memberi manfaat. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kita doakan agar Allah Ta'ala selamatkan negara kita ini daripada segala musibah dengan berkat orang-orang yang soleh, dengan berkat para ulama, dengan berkat ahli-ahli bait, dan juga kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua yang mendengar kuliah ini. Kita mohon kepada Allah agar tidak ada seorang pun yang ditimpa musibah wabak ini, dan juga kita mohon kepada Allah Ta'ala agar suatu hari nanti kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau ada izin masa kita bertemu lagi. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.